Beginikah budi bahasa pemimpin politik Islam? Pulau Pinang adalah satu daripada 5 wilayah terkaya di Malaysia. 4 lagi ialah Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Johor. Justeru tidak hairan apabila Perikatan Nasional terliur untuk mengambil alih tadbir urus negeri berkenaan. Hasrat mereka itu biasa dalam persaingan politik, namun cara yang mereka lakukan sangat pelik dan menjelekkan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata Pulau Pinang adalah milik Kedah. Beliau berkata demikian setelah mendakwa kajian sejarah dan akademik menyatakan bahawa Kedah memiliki Pulau Pinang dan generasi sekarang perlu membetulkan sejarah yang dijulingkan dan meminda perlembagaan. Jika saban tahun kandungan perlembagaan dipindah di Parlimen mengikut proses dan prosedurnya berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, mengapa pula penemuan kukuh hendak diketepikan hanya kerana isu kandungan perlembagaan? Yang tak boleh pindah atas dunia ini hanyalah Al-Quran dan Hadis, katanya lapor Free Malaysia Today. Beliau menyangkal kenyataan Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkha Parsing yang berkata status negeri berdaulat termaktub dalam perkara 1/2 perlembagaan. Ramkha menegaskan perkara 71/1 perlembagaan yang dibaca bersama jadual ke-8 perlembagaan menyatakan setiap negeri mempunyai undang-undang tubuh yang memperuntukkan kerajaan tersendiri termasuk bagi Pulau Pinang. Kalau ada yang tak boleh pindah akan dinyatakan dengan jelas. Ada juga bab yang boleh dipindah dengan kebenaran Majlis Raja-Raja. Ramkha Parsing atau sesiapa sahaja boleh cakap apa sahaja. Bebas beri pandangan, boleh sandar pada apa sahaja selama tak salah di sisi undang-undang. Begitu juga saya, bidasnya seperti dipetik. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu menafikan bahawa tindakannya mengganggu kedaulatan Pulau Pinang dan mengguris hati rakyat negeri itu. Saya akur jika penyelesaian terakhir ialah di mahkamah, bukannya cubaan menutup mulut saya atau sesiapa sahaja yang selari dengan saya, ujarnya. Setelah berita mengenai kenyataannya berhubung meminda perlembagaan persekutuan itu tular, Muhammad Sanusi terus menafikannya. Menurutnya, perkara tersebut tidak pernah diucapkannya termasuk kepada mana-mana portal yang menjadi rujukan kalangan ahli parlimen dalam sesi pertanyaan di Dewan Rakyat baru-baru ini. Lain kali tanya dulu apa yang saya katakan dan saya boleh hamak. Ini mereka petik portal kononnya saya gesa pindah perlembagaan supaya Pulau Pinang masuk semula ke Kedah. Saya tak pernah kata begitu tetapi semua rujuk situ termasuklah anak Tan Sri dan Perdana Menteri. Padahal nombor telefon saya pun mereka tahu, jadi tanyalah saya. Asas-asas kerajaan mana boleh ambil dari portal? Saya boleh jawab telefon, malah WhatsApp pun boleh jawab dan takkan Perdana Menteri serta Menteri rujuk portal, soalnya. Terdahulu pada sesi pertanyaan lisan, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan, Lim Guan Eng, membangkitkan isu tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan itu, Free Malaysia Today mengeluarkan transkrip penuh kenyataan Muhammad Sanusi yang boleh diakses oleh pembaca. Setelah mencipta polemik berhubung kedudukan Pulau Pinang, Muhammad Sanusi menyinggung perasaan penduduk negeri tersebut dengan menggunakan bahasa lucah dalam siri ceramahnya di Pematang Pauh. Akibatnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Pulau Pinang, Lim Siu Kim, membuat laporan polis terhadap Muhammad Sanusi. Perkataan lucah sama sekali tidak dibenarkan, apatah lagi dia, Sanusi, Menteri Besar, boleh mengeluarkan perkataan sebegitu di khalayak ramai. Perkataan sebegitu memang tidak boleh diterima sama sekali, terutama kepada kanak-kanak kerana ia boleh menjadi contoh buat mereka, kata Siu Kim. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Bendera, Sherlina Abdul Rashid yang juga membuat laporan polis berkata, pemimpin dari Parti Islam tidak wajar melakukan perbuatan sedemikian yang boleh menyinggung dan mempengaruhi khalayak terutamanya kanak-kanak. Sherlina menggesa Muhammad Sanusi disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Kesesaan kerana membuat kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Demikian indahnya budi bahasa Melayu ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk panduan berkomunikasi sesama insan. Tetapi apa nak buat? Apabila hati nurani ditusuk oleh ketamakan untuk berkuasa sehingga mati, maka yang tinggal hanyalah jasad yang bergerak tanpa jiwa, umpama zombie. Ingat, rakyat sentiasa memahati.